ketemu lagi dengan Madam. Kali ini materi kita tentang la négation atau bentuk ingkaran. Bisa juga dikatakan dengan kalimat negatif. Kita mulai bagaimana mengatakan atau menyatakan tidak atau bukan secara formal atau resmi. Untuk menyatakan tidak atau bukan, orang Prancis menggunakan atau menambahkan ne di depan dan pa di belakang kata kerja. Jadi, rumusnya ne plus verb plus pa. Ne plus verb atau kata kerja plus pa. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Je parle français, saya berbicara bahasa Prancis, diubah ke negatif menjadi je ne parle pas français. Je ne parle pas français, saya tidak berbahasa Prancis. Contoh yang kedua, je comprends. Je comprends, saya mengerti, diubah ke kalimat negatif menjadi je ne comprends pas. Je ne comprends pas, saya tidak mengerti. Contoh yang ketiga, je suis indonésien. Je suis indonésien, saya orang Indonesia, diubah ke negatif menjadi je ne suis pas indonésien. Je ne suis pas Indonesia, saya bukan orang Indonesia. Contoh yang keempat, il est professeur. Il est professeur, dia bukan guru, dia bukan seorang guru. Diubah ke negatif menjadi il n'est pas professeur. Di n itu ada apostrof. Mengapa ada apostrof? Karena n ada huruf vokal ketemu dengan huruf vokal jadi apostrof. Menjadi il n'est pas professeur. Sama halnya dengan saya menyukai olahraga, j'aime le sport. J'aime le sport diubah ke negatif menjadi je n'aime pas le sport. Je n'aime pas le sport. Oke, cara yang kedua adalah familier atau akrab atau yang lebih simple. Orang Prancis biasanya memakai cara yang simple ini. Cara yang simple ini biasanya hanya menambahkan pa, di depan kata di belakang kata kerja atau verb. Jadi ne-nya tidak dipakai, hanya dipakai pa setelah kata kerja. Oke, kita masuk ke contoh yang familiar atau akrab. Je parle pas français, ini cara yang akrab atau yang lebih simpel. Jadi tidak menggunakan ne lagi di depan kata kerja. Je parle pas français, saya tidak berbicara bahasa Prancis. Yang kedua, saya tidak mengerti, jadi je comprends pas. Je comprends pas, tidak pakai ne. Ini cara simpelnya. Yang ketiga, saya bukan orang Indonesia. Je suis pas Indonesia. Je suis pas Indonesia. Yang keempat, dia bukan guru. Il est pas professeur. Il est pas professeur. Ini cara akrabnya. Yang selanjutnya, saya tidak suka olahraga. J'aime pas le sport. J'aime pas le sport. Jadi di sini tidak memakai ne verb pas, tapi verb pas, ne-nya dihilangkan. Itu caranya yang akrab. Oke. Jadi terserah kalian mau memakai yang cara formal, yang ne plus verb plus pas, atau yang familiar, atau yang dengan cara akrab dengan menggunakan verb dan pas. Oke, selanjutnya untuk mengatakan belum. Orang Prancis biasanya untuk menyatakan belum itu dia menggunakan ne pas encore. Jadi rumusnya ne verb pas encore. Ne sebelum verb, pas encore setelah verb.
Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Contohnya, saya belum mengerti. Je ne comprends pas encore. Ini cara formalnya. Untuk cara yang simpelnya, je comprends pas encore. Jadi tidak memakai ne lagi. Contoh yang kedua, je ne mange pas encore. Saya belum makan. Je ne mange pas encore. Cara yang simpel, je mange pas encore. Je mange pas encore. Contoh yang kedua, saya belum bekerja. Je ne travaille pas encore. Cara yang simpelnya, je travaille pas encore. Je travaille pas encore. Untuk menyatakan tidak pernah, orang Prancis menambahkan ne dan jamais. Jadi rumusnya ne plus verb atau kata kerja plus jamais. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Saya tidak pernah menonton film Prancis. Je ne regarde jamais le film français. Cara simpelnya, je regarde jamais le film français. Jadi di sini cara simpelnya tidak menggunakan ne. Oke, cara yang kedua, contoh yang kedua. Saya tidak pernah berkunjung ke Paris. Je ne visite jamais Paris. Cara simpelnya, je visite jamais Paris. Je visite jamais Paris. Contoh yang kedua, kamu tidak pernah mengerti. Tu ne comprends jamais. Cara yang simpelnya, tu comprends jamais. Tu comprends jamais. Selanjutnya, untuk menyatakan tidak lagi. Untuk menyatakan tidak lagi, orang Prancis biasanya menambahkan ne dan plus. Jadi rumusnya ne plus verb atau kata kerja plus plus. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, saya tidak lagi tinggal di Bandung. Je n'habite plus à Bandung. Cara simpelnya, j'habite plus à Bandung. J'habite plus à Bandung. Contoh yang kedua, saya tidak lagi merokok. Je ne fume plus. Je ne fume plus. Untuk yang lebih simpelnya, je fume plus. Saya tidak lagi merokok. Contoh selanjutnya, dia tidak lagi sekretaris. Elle n'est plus secrétaire. Cara simpelnya, elle est plus secrétaire. Elle n'est plus secrétaire. Cara simpelnya, elle est plus secrétaire. Selanjutnya, untuk menyatakan tidak sama sekali. Untuk menyatakan tidak sama sekali, biasanya orang Prancis menambahkan ne dan pas du tout. Ne dan pas du tout. Rumusnya ne plus verb plus pas du tout. Contohnya, saya tidak mengerti sama sekali. Je ne comprends pas du tout. Cara simpelnya, je comprends pas du tout. Contoh yang kedua, saya sama sekali tidak suka berenang. Je n'aime pas du tout nager. Je n'aime pas du tout nager. Cara simpelnya, j'aime pas du tout nager. Selanjutnya, kamu sama sekali tidak bodoh. Bahasa Prancisnya, tu n'es pas du tout con, idiot.
Untuk cara simpelnya, tu es pas du tout con atau idiot. Kamu sama sekali tidak bodoh. Nah, itu beberapa bentuk la negation. Terserah mau memakai cara yang formal atau yang informal atau cara yang lebih simple. Sekian materi kita tentang la negation. Semoga kalian dapat memahami rumus-rumus kalimat negatif atau bentuk ingkaran, bisa memakai cara formal, bisa juga memakai cara yang lebih simpel. Merci, au revoir.